Okay, Assalamualaikum and hi everyone. So kita continue sketching kita dengan function yang seterusnya iaitu quadratic functions. Okay, so untuk quadratic function, bentuk quadratic function adalah fx equals to ax squared plus bx plus c. Okay, kita pergi kepada basic graph. Okay, untuk quadratic function, sama juga seperti linear, kita akan alert dengan nilai a di sini. Okay, so a di bahagian x square ni boleh ada dua nilai iaitu a yang positif, okay, greater 0 ataupun a yang negatif. So kalau kita ada a yang positif, basic graph kita untuk quadratic bagi a positif adalah berbentuk smiley. Okay, smile. So kalau smile, kita akan ada di bahagian bawah sini sebagai minimum point. Kalau kita punya A, okay, di bahagian sini adalah negative value. So kita punya basic graph untuk quadratic ini adalah sedih. Okay, dan di bahagian sini kita akan ada maximum point. Okay, so untuk quadratic function ada dua possible shape iaitu yang smile untuk A yang positif ataupun yang sad untuk A yang negatif. Okay, so kita ada corresponding minimum point dekat sini. Yang paling bawah kita panggil minimum point dan yang berada di puncak ini kita panggil maximum point. So now, untuk sketching quadratic function, madam akan masih menggunakan step SIS. Okay, so SIS, which sebelum ni madam dah introduce. S yang pertama adalah shape. Okay, so shape. I adalah intercept. Dan yang terakhir kita akan sketch. Okay, so untuk quadratic function ada beberapa perkara yang perlu kita highlight. Yang pertama sekali, shape-nya ada dua, iaitu sama ada smile ataupun sad. Untuk intercept, again kita ada x-intercept dan kita ada y-intercept yang mesti kita cari. Okay, untuk intercept kita akan ada x-intercept ataupun y-intercept yang perlu kita cari nanti. Dan untuk quadratic function di bahagian sketch, okay, so sebelum kita sketch, kita perlu ada maximum atau minimum point. Okay, so tambahan di sini, before kita sketch, kita perlu ada koordinat untuk maximum atau minimum point dalam bentuk x, y. Okay, now macam mana kita nak dapat koordinat maksimum atau minimum point ini? Kita akan buat CTS ataupun kita panggil completing the square method. Okay, now sebelum kita belajar sketching graph quadratic function, madam akan ajar dulu macam mana kita nak buat proses CTS. Okay, so penting untuk kamu tahu macam mana nak buat CTS. Okay, kita tengok kepada example yang pertama. Kita nak belajar dahulu macam mana kita nak buat CTS. Okay, CTS ni mesti melibatkan function yang quadratic. Okay, which function yang ada A, B dan C. Okay, now kalau kita nak buat CTS, step yang pertama sekali untuk CTS, okay, pastikan A mesti equals to 1. Baru boleh proceed CTS. Okay, so kita kena make sure our A is 1 baru proceed CTS. So kalau kita tengok kepada example yang pertama ni, A kita adalah 1x square. So A sudah 1. So kalau A dah 1, kita akan proceed dengan CTS, in which kita akan ada, okay, kamu akan salin dahulu the first two terms, which is x square dengan x ni salin dahulu. Okay, so kita ada x square tolak 2x, madam salin saja. Kemudian kamu akan tambah bracket square tolak bracket square. Now, bracket square ini adalah benda yang sama. Cuma kita akan satu plus, satu lagi minus. But this one and this one adalah benda yang sama. Okay, and then minus 3 di belakang, kamu akan just salin. Okay, so madam ulang untuk step CTS. Salin dulu term x square dan x. Okay, so madam salin.
Kemudian kita akan plus bracket square minus bracket square, which is actually equal to 0. Ni benda yang sama. Okay, dia akan sebenarnya 0. And then kita akan salin yang belakang sekali minus 3 untuk letak di belakang ni. Okay, so sebenarnya kalau ini 0, basically madam ada kuadratik yang sama dengan yang atas ni. Okay, cuma kita buat tambah bracket square dan tolak bracket square ni tujuan untuk kita complete the square. Okay, now apa yang perlu kita isi dalam bracket square ni? Okay, kita akan letak per, okay, over 2. Okay, mesti over 2, tak boleh nombor lain. Okay, over 2, over 2. Now, bahagian atas ini kita nak tulis apa? Kita akan ambil nilai B. So, pastikan kamu ambil nilai B daripada A yang sudah 1. Okay, so untuk soalan ni, nilai B-nya adalah negative 2. So, kita akan fill in negative 2 di bahagian atas. Okay, so apa yang berlaku adalah dekat sini, bahagian yang ini, kita tambah dan tolak bracket square ni sebenarnya tambah B over 2 square minus B over 2 square. Okay, tambahan yang kita buat pada original quadratic expression kita. Okay, now next kita akan proceed. Okay, apa yang kamu akan buat adalah selesaikan yang ini. Okay, tanpa perlu kamu square. Jangan square kan. Kamu just simplify yang di dalam sini sahaja. So, kita ada negative 2 divide by 2 dapat negative 1 dan dia masih ada square dekat luar. So, minus also the same thing. Yang ini kita selesai yang dalam ni sahaja, tekan calculator. Kamu akan dapat negative 1 square minus 3. Okay. Next, after kamu simplify yang dalam bracket tu, apa yang berlaku adalah sekarang madam nak drag attention kamu untuk kamu tengok yang ini sahaja. The first 3 term, x square, x dan nombor yang ada square ni. Okey, apa yang berlaku sekarang ni, madam nak kamu tengok yang ini sahaja. X square dan nombor yang ada square ni. Okey, kita akan complete the square dengan cara kita letak bracket square. Okey, kita akan fokus kepada term yang ada square ni, x square dan minus 1 square. Okey, kamu akan ambil x sahaja untuk dimasukkan ke dalam ni dan negative 1 untuk dimasukkan ke dalam ni without square dia. Okey, ambil term yang ada square, tetapi untuk fill in dalam bracket kita hanya ambil x dan negative 1. Okey, so kita ada sini x dan negative 1. Jadi x tolak 1. Okey, kalau katakan dekat sini plus 1. Okey, so kamu akan isi x plus 1 lah di sini. Yang penting you just take x here dengan negative 1 here. Kita akan masukkan dalam bracket ini dan kita akan square besar di luar. Okey, apa yang berlaku kepada yang madam highlight warna kuning ni adalah kita dah transform bentuk begini. Kalau tak yakin, kamu boleh expand yang ini. Okey, dia sebenarnya akan dapat x square tolak 2x tambah 1. Which is sebenarnya benda ini adalah yang ini. X square tolak 2x tambah, this one is 1 sebenarnya nilai dia. Okay, so kita dapat benda yang sama. Cuma kita dah transform dia dalam bentuk bracket square. Okay, now yang madam highlight warna pink bermula dari negative sign di sini sehingga tolak 3, kamu akan straight away tekan calculator. So, pastikan kamu tekan calculator bermula dari negative sign di sini sehingga tolak 3. Tekan semua tu pakai calculator dan dia akan bagi kamu nilai sebenarnya adalah negative 4. Okay, so ini adalah yang kita panggil bentuk CTS. Bentuk CTS kamu ada bracket square and then ada number dekat belakang. Okay, boleh jadi minus 4, boleh jadi plus 4. Okay, so di belakang adalah any number. Tapi kita ada bracket square. So ini bentuk CTS. So apa tujuan kita buat CTS ini? Tujuannya adalah kita nak dapatkan maximum atau minimum point. Okay, now madam tunjuk dekat kamu. Kita dah dapat bentuk CTS, which is yang ini. Okey, kita tengok sikit kita punya graf. Okey, graf kita ini, quadratic function ini, A-nya adalah positif. Okey, A dia 1. So, kita tahu bentuknya adalah smiley. Dan bila smiley, kita ada titik di bawah ni, kita panggil minimum
point. So daripada bentuk CTS ini, kita sebenarnya boleh dapat dia punya minimum point. So macam mana nak dapatkan minimum point dia? Perhatikan betul-betul. Nombor yang di belakang ini adalah correspond to Y. Okay. Koordinat Y. Manakala yang di bahagian dalam sini, dia correspond to X koordinat. Tapi cara untuk dapat dia, kamu boleh buat macam ni. X minus 1 equal 0. X adalah equal to 1. Okay, so madam ulang dekat sini. Daripada bentuk CTS kita, kita boleh dapatkan kita punya minimum point dengan cara nombor yang di belakang ini ambil sahaja. Kalau dia negative 4, kita akan guna negative 4. Kalau dia plus 4, dia adalah plus 4. Tapi ini adalah koordinat untuk Y. Koordinat untuk X, kita akan ambil dari dalam bracket di sini. Okey. X tolak 1 equalkan dengan kosong. Kemudian kamu cari X. So, kita punya minimum point dekat sini adalah dalam bentuk koordinat XY. So, minimum point kita adalah, kamu ambil dahulu yang Y ni. Nilainya adalah negative 4 dan X kita adalah 1. Okay, so ini adalah titik minimum point kita. So, kita dapat minimum point ini daripada sebenarnya bentuk CTS. Okey, kita pergi kepada example yang kedua. Lagi sekali, madam tunjuk macam mana cara untuk buat CTS. Okey, kita ada bentuk kuadratik. Tapi kali ni, tadi madam bagi syarat. Kalau nak buat CTS, kamu mesti pastikan A kita equals to 1. Tapi soalan kedua ni, A-nya bukan 1. A-nya adalah negatif 2. So, apa perlu kamu buat adalah kamu perlu jadikan negatif 2 ini sebagai 1. Jangan bahagi negatif 2 sebab ini adalah salah. Okey, apa yang perlu kamu buat sebenarnya adalah keluarkan negatif 2. Okey, and then kamu akan tinggal X square minus 2X plus 5 over 2. Apa yang kita buat dekat sini adalah we factorize out negative 2. Dan pastikan bila kamu darab balik, kamu akan dapat sama macam kuadratik yang asal. So, kita ada negative 2X. Yang ini dapat plus 4X. Yang ini dapat minus 5. Okay, so kita keluarkan negative 2. So, yang kita akan buat CTS adalah yang dalam square bracket ini sebab A-nya sudah 1. So, negative 2 dekat depan akan stay sebagai negative 2. Now, kita akan mulakan operasi CTS kita. So, salin the first two term, X square dan X. So, kita ada X square minus 2X. Lepas tu kita akan tambah bracket square tolak bracket square. Kemudian nombor yang belakang ni kita akan salin saja, which is plus 5 over 2 close bracket. And then dalam bracket square akan over 2. Di atas adalah nilai B. So B kita pastikan kamu ambil B daripada yang A sudah 1. Which is B kita sebenarnya negatif 2. Okay, so negative 2. And then baru kita simplify. So remember yang perlu kita simplify adalah yang dalam bracket ini. So negative 2 bahagi 2 kita akan dapat negative 1 square tolak negative 1 square plus 5 over 2. Okay, now kita nak proceed kepada completing the square. Kita hanya akan tengok the first 3 term yang ini dahulu. Okay, so kita akan highlight term yang ada X square. Apa yang kita akan buat adalah kita akan letakkan dia dalam bracket square. Ambil X, ambil negative 1. Okay, so dia jadi macam tu sahaja. So, negative 2 stay dekat depan. Daripada 3 term ni, madam akan gabung jadi satu bracket square X minus 1. Okay, and then yang belakang, yang berwarna pink, kamu akan tekan kalkulator bermula dari negatif sehingga habis nombor plus 5 over 2. So, yang itu bila kamu tekan kalkulator, dia akan dapat plus 3 over 2. Okay, so kalau perasan dekat sini dah dapat bentuk CTS. Tetapi disebabkan kita ada negatif 2 di depan, kita harus darab masuk. Okay, so bila kamu darab masuk negatif 2, dia akan jadi negatif 2 times X minus 1 square. Okay, jangan kamu darab masuk
negative 2 ke dalam bracket ni. Itu salah. Biarkan di dalam bentuk macam ni sahaja. Kemudian kita ada negative 2 times 3 over 2. So kita ada minus 3. So yang ini baru kita panggil bentuk completing the square. Okay, so kalau kita tengok graf kita ni, A-nya negatif. Okay, so kita akan ada set punya graf. So kita akan ada maximum point. So daripada bentuk CTS ni sepatutnya kita boleh dapat our maximum point. So remember point mesti dalam bentuk koordinat XY. Okay, so dari mana kamu nak dapat Y? Again, madam tunjuk lagi sekali. Ini adalah Y yang belakang. Nombor yang di belakang tu adalah Y. So di sini kita ada negative 3, kamu ambil saja negative 3. Okay, any number di belakang tu bersama dengan sign dia kamu akan ambil terus. Kemudian untuk X, okay, untuk X tetap yang di dalam bracket. Although dia ada negatif 2 dekat dalam ni, negatif 2 tu tak mengganggu kita untuk cari koordinat X. Remember, koordinat X hanya ambil daripada dalam bracket ni. So, sama juga macam tadi, kita ada X minus 1 equals 0. So, kita ada X equals to 1. Okay, so untuk X koordinat, kita akan ada 1. Okay, so this is our maximum point. Okay, so yang kita akan guna untuk kita plot nanti. Okay, so yang ni madam ajar kamu untuk cari ataupun buat CTS form dahulu purposely untuk kita cari minimum atau maximum point. So alert bentuk CTS. Ada bracket square, ada number di belakang. Ada bracket square, ada number di belakang. Okay, so now kita nak proceed kepada kita sketch graf kuadratik. Okay, now kita cuba lukis graf kuadratik yang pertama. Okay, untuk graf X square tolak 2X tolak 3 ni, kita akan follow masih step SIS. Okay, S adalah shape. Okay, shape. So, kita tengok kepada A kita. Okay, so A dekat soalan ni adalah 1, which means dia positive. So, shape graf kita adalah smiley dan kita tahu bila smiley kita akan ada minimum point. Okay, then kita proceed kepada intercept. Okay, so I stand for intercept. Kita ada dua jenis intercept. X-intercept, kita cari dulu X-intercept. So, untuk X-intercept, Y kita akan kosong untuk kita cari nilai X. Okay, so kamu akan kosong equals to X square minus 2X minus 3. So, yang ini boleh tekan calculator untuk kamu factorize dapat X minus 3, X plus 1. So, kita ada dua nilai X. X equal 3 and one more X equals to negative 1. Kita akan cari pula Y-intercept. Okay, so untuk Y-intercept, kali ni X yang akan kosong. Okay, kita nak cari Y. So, Y equals to 0 squared minus 0 minus 3. So, Y adalah negative 3. So, intercept kita adalah pada X3 and negative 1 dan Y equals to negative 3. Okay, now untuk step yang terakhir, kita nak sketch. Okay, but before sketch, remember ini adalah kuadratik. So, saya perlukan minimum or maximum saya. Okay, so untuk soalan pertama ni, tadi kita dah buat CTS dan kita dah jumpa minimum point dia adalah pada koordinat 1, negatif 4. Okay, so buat CTS untuk kita dapatkan nilai minimum point. Baru kita ready untuk sketch. Okay, now bila kita sketch, macam biasa kita akan buat paksi X dan Y. Okay, plot dahulu semua intercept kita. Okay, so contoh dekat sini soalannya kita ada X equals to negative 1. And then X equals to 3. Okay, plot dulu. Kemudian kita ada Y-intercept pada negative 3. Okay, so begini. So now kita akan plot ikut kita punya shape. Kita smiley dan mesti lalu pada semua gini. Okay, so lalu semua intercept kita. Madam lukis graf warna purple. Okay, pastikan kamu punya minimum point pada graf. Okay,
sama ataupun tally dengan yang kamu dah cari. Okey, so kalau katakan minimum point, mana guna warna merah Okey, di sini x kamu, so kita ada x equal 1 dan y-nya adalah negative 4. Okey, so pastikan kamu sketch gambar kamu tally dengan minimum point yang kamu dah cari. Okey, so ini adalah bentuk graf kita. So kalau ikutkan kita akan label lah. Okey, this is your minimum. Okey, kalau nak tulis label dalam bentuk koordinat pun boleh, 1, negatif 4. Okey, satu perkara tentang maksimum atau minimum point yang kamu kena tahu. Contoh ini minimum point, kita ada 1, negatif 4 macam soalan kita tadi. So, minimum point ini adalah pembahagi antara graf kuadratik kamu. Okey, dia mesti simetri sebelah sini dan sebelah sini. Okey, so minimum point akan berada di tengah. Okey. So, ini bentuk graf kita yang full. Pastikan kamu label this is y equals to x square minus 2x minus 3. Okey. Now, kita cari domain. Okey, untuk domain. Okey, domain macam biasa kita cari ataupun tengok pada paksi x. Lagi sekali mada mulang, this is our x-axis. Okey, kita akan tengok senggat x. Okey, bila kita tulis senggat x begini, kita akan cari atas atau bawah ada graf. Okey, cari tempat yang ada graf. So, kalau x di sini dari negatif infinity Okey, bahagian sini x yang ini ada graf di bahagian atas. Kalau x ini pun masih ada graf bahagian atas. Kalau x ini ada graf di bahagian bawah. Kalau x ini ada graf bahagian bawah. Kalau x ini pun graf di bahagian bawah. X ini graf di bahagian atas. Kalau x ini pun ada graf atas, boleh continuous lagi. Okey, so maksudnya sepanjang kita jalan dari negatif infinity, semua x kita akan ada graf sama ada di bahagian bawah ataupun bahagian atas. So kita kata kita punya domain adalah negatif infinity to infinity. Okey, untuk range. Range kita akan tengok y-axis. Kita akan bermula dari bawah, negatif infinity. Okey, kalau dekat sini kita akan tengok kiri kanan senggat x. Tak ada graf. Sini pun masih belum ada graf kalau ikutkan. Tetapi akan muncul graf kamu kalau your y is negative 4. Graf kamu akan berada di bahagian kanan, which is kita punya titik minimum point. Okay, so bermula dari negative 4, kita tengok dah ada graf. So negative 4 mesti close. Sebab negative 4 ini adalah titik minimum kamu. So titik ni dia berada atas graf. So bila titik atas graf, kita maksudkan bulat hitam lah. Dia berada di atas graf sini. Okay, so kita akan closekan dia. Dan seterusnya kita akan test lagi. Kalau y dekat sini, kita akan ada graf di sebelah kanan. Kalau y dekat sini, ada graf kanan, ada juga graf di kiri. Naik atas lagi y, so akan ada kanan dan kiri graf kita. Naik lagi dan sampailah graf kita ni boleh continuous lagi. So, lagi tinggi y kamu, kiri kanan akan ada graf. So, graf kita bermula sebenarnya daripada negative 4y sehinggalah infinity. Okay, so infinity always open. Okay, so ini domain and range untuk soalan yang pertama. Okay, now kita lukis pula untuk graf yang kedua. Okay, untuk graf yang kedua ni, mulakan dengan S. Okay, shape. Shape graf kedua ni, A-nya negatif. So, kita ada set dan kita tahu kita akan ada maximum point nanti. Okay, intercept. Okey, kita mulakan dengan x-intercept dahulu. Okey, bila kamu kira x-intercept, remember y yang akan kosong. Okey, so kita ada 0 equals to negative 2x square plus 4x minus 5. 0 is 2x square minus 4x plus 5. Okey, now bila kamu tekan kalkulator, kuadratik yang ini, kamu akan dapat imaginary roots. Okay, ataupun kita kata kita akan conclude no real root. Okay, kalkulator kamu bagi jawapan I, imaginary number. Okay, so kita akan conclude no real root. Maksudnya nanti graf kamu tak akan ada x-intercept. Okay, no real root means no x-intercept. Okay, so kita akan highlight lah. Nanti graf kita
takkan potong x-intercept. Soalan yang first tadi dia potong x-intercept negatif 1, 3. So soalan ni dia takkan potong. Nanti kita akan lukis. Okay. Now kita cari dulu y-intercept. Okay, untuk y-intercept x yang kosong. So kita ada y equals to 0 plus 0 minus 5. So y adalah negatif 5. Okay, step yang terakhir before kita sketch, remember kita ada maximum point, which pun tadi kita dah cari, madam hanya tulis balik. Kita punya maximum point adalah 1, negatif 3. Okay, so kita ready untuk sketch. Lukis dahulu paksi x dan y. So this is y, this is x, 0. Okay, now kita tanda kita punya intercept dahulu. Okay, x-intercept tak ada nilai. So tak perlu tanda pada mana-mana x di paksi x. Okay, cuma kita ada y-intercept negatif 5. Okay, so boleh tanda dekat sini negatif 5. Okay, now macam mana kita nak draw set? Okay, sedih melalui y-intercept negatif 5, no x-intercept dan ada minimum ni. Okay, so kalau no x-intercept, susah sikit untuk kamu sketch graf dia sebab kamu tak dapat imagine di mana position. Okay, now kita guna bantuan maximum point 1, negatif 3. Okay, kita tanda dulu 1, negatif 3. Madam tanda dengan warna merah. Okay, kalau x1, okay, sini negatif 3, sini 1. Okay, so ini titik kita. Okay, maximum point kita. So kalau kamu perasan maximum point, okay, dia pembahagi kepada graf kuadratik kita. So maksudnya daripada kalau kamu ada maximum point 1, negatif 3 di sini, kamu tinggal draw dia ke bawah sebab kamu tahu dia sedih. Okay, so maksudnya dekat sini apa yang madam akan draw adalah daripada maksimum ni madam akan tarik graf begini saja. Okay, dia lalu y-intercept negatif 5 dan kalau kamu perhatikan graf ini tak langsung potong x-axis. Okay, no x-intercept. So kita guna bantuan maximum point. Okay, di bahagian tengah dia pembahagi antara graf kuadratik kita. So plot dulu maximum, kemudian kamu just draw sedih begitu. Okay, so this is the graph of y equals to negative 2x square plus 4x minus 5. Okay, so kamu boleh cuba cari sendiri domain dan range bagi soalan ni. And then boleh juga cuba buat soalan yang seterusnya di bahagian bawah ini beserta dengan, okay, soalan ni tolong hati-hati, dia ada domain. Okay, ada domain dia bagi dekat situ. So tadi sebelum ni madam dah ajar, kalau soalan ada domain, kita hanya lukis graf kita, pastikan berada dalam kawasan x negative 3 until 4 sahaja. Okay, so boleh cuba buat soalan ni dan cari domain dan range dia. Okay, so ini sedikit steps untuk kita cari ataupun sketch graf quadratic function. Okay, next kita pergi kepada function yang keempat, which is cubic function. Okay, so cubic function, functionnya adalah berbentuk ax cube plus bx square plus cx plus d. So power 3. Okay, highest power of x adalah kuasa 3. So sama juga lebih kurang macam kuadratik. So kita akan berpandukan kepada nilai a, okay, yang partner dengan x cube ni untuk kita tentukan basic shape dia. Okay, so untuk graf cubic, okay, graf cubic, kalau a kita positif, okay, dia akan ada kemungkinan dua shape. Okay, untuk cubic dia sebenarnya related dengan kuadratik. Okay, kalau kuadratik, A kamu positif, kamu akan lukis graf kamu smiley. Okay, smiley. So untuk graf cubic, kuasa 3, kalau A kamu positif, bermula lukis dari paling kanan tangan kamu. Okay, kalau A positif. Okay, madam tunjuk dia punya basic shape. Kamu boleh ada dua kemungkinan graf, which kamu akan start paling kanan ya, drawing dia. Okay. Senyum dan kamu tambah satu lagi untuk jadikan dia cubic.
Okay, so kamu just remember kalau kuadratik, A positif, saya start dengan smile. Okay, grafnya mesti smile. Tapi kalau untuk kubik, okay, A saya positif, kamu akan dari kanan sekali. Kamu start dengan smile dan turunkan satu lagi. Okay, so same goes kalau kamu punya A negatif. Okay, kalau A negatif pada kuadratik, okay, A negatif untuk kuadratik kita akan sedih. So, kalau untuk kubik, sama juga. Kamu akan start dengan sedih. Sedih, tapi naik satu lagi untuk menjadikan dia kubik. Okay, so ini graf yang pertama. Ada satu lagi pattern graf untuk kubik, which grafnya adalah dia start dengan smile. Okay, kita pergi balik kepada A yang positif. Dia tetap start dengan smile, tapi half smile. Dia tak smile penuh. Dia smile halfway saja. Lepas tu dia turun. Ini pun dikira kubik yang A-nya positif. Ataupun kalau A yang negatif, kita ada half smile juga. Okay, madam start dari bawah yang ni. Okay, half smile start dengan sedih. Lepas tu naik ke atas. Okay, so ini dua basic shape untuk kubik. Sama ada full smile mula dengan senyum turun, ataupun half smile senyum. Mula dengan sedih, full smile, okay, full sedih, okay, ataupun ataupun full sedih, okay, dan naik satu lagi, ataupun half sedih, naik ke atas begitu. Tapi yang penting mesti lukis bermula dari paling kanan lah. Okay, untuk guidance ataupun bantuan waktu kita melukis kubik. Okay, untuk cubic function masih menggunakan step SIS. Okay, so SIS. Okay, S yang pertama macam biasa kita ada shape. Okay, shape untuk kubik boleh ada beberapa shape lah. Okay, it's either kamu start dengan smile ataupun kamu start dengan sedih. Kemudian intercept macam biasa juga. Okay, untuk I ini dia adalah intercept. So intercept mesti ada dua, which is X dan Y intercept. Dan kemudian S yang terakhir adalah sketch. Okay, so untuk kubik, sebelum kamu sketch, alert tentang faktor kamu. Okay, alert tentang faktor. Alert factor. Apa maksud alert factor ni? Madam akan tunjuk dekat kamu. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama dulu. Okay, example yang pertama ni kita nak gunakan SIS. Okay, step S. Kita ada kubik yang kali ni A-nya positif. Okay, A dia satu sini. So, A positif. Kita akan start either this one ataupun smile yang separuh. Okay, so kita tengok dulu. Kita akan start smile ataupun smile yang separuh. Kemudian kita ada intercept. So, kamu akan kira lah kedua-dua intercept. Kita ada X intercept. So, X intercept. Y kita kosong. Okay, so kosong equals to X cube tolak 1. 1 adalah X cube. So, kita ada X equals to 1. Okay, so kamu ada satu sahaja nilai X intercept di sini, which is X equal 1. Okay, next kita pergi kepada Y intercept. Okay, untuk Y intercept, X yang kosong. So, kita akan Y equals to 0 cube minus 1. Y equals to negative 1. Okay. And step yang terakhir kita nak sketch. Tapi madam kata alert dengan factor. Maksud alert dengan factor ni adalah kamu boleh tengok nilai X kamu. Okay, kita nak alert dengan factor. Ataupun X values kita. Okay. So, kamu tengok. Pada X intercept kamu, X values ni refer kepada X intercept. Okey, kalau kamu ada satu saja nilai X, contoh macam soalan ni, ada satu nilai X. Okey, bermaksud nanti graf kita akan cross X ini. Okey, cross. So, madam nak sketch dia. Madam lukis dahulu paksi. X dan Y. So, madam ada paksi Y here. X here. 0. Okey, madam tanda dahulu intercept.
Madam ada x-intercept dekat 1 dan Madam ada y-intercept dekat -1. Okey, now tadi Madam kata untuk bantuan melukis is either dia jadi half full smile atau half smile. Macam mana nak tentu? Okey, half smile ini akan berlaku bila x kamu satu saja nilai. Okey, so half smile ini untuk yang kalau x kamu satu nilai. X hanya ada satu nilai sahaja. Contoh macam soalan ni, x kita jumpa satu je, x equal 1. Okey, so kita dah boleh agak bentuknya akan jadi half smile. So half smile yang ini dan mesti cross x1 dan mesti juga cross y-1. Okey, so bentuk shape graph kita half smile saja, dia akan jadi lebih kurang beginilah. Okey, so ini full graph kita untuk function y equals to x cube tolak 1. Okey, so domain untuk graf ini adalah domain kita akan baca paksi x. So dari negatif infinity dahulu. Okey, kalau disenggat ini kita akan ada graf di bahagian bawah sebab kalau kamu continue ni kamu akan jumpa lagi graf. Okey, so kalau x ini pun kita ada graf bahagian bawah, x ini also ada graf bahagian bawah, x ini ada graf di bahagian bawah. Now kita proceed, kalau x di sini ada graf di bahagian atas, x ini ada graf atas. So semaksudnya daripada negatif infinity to infinity, sepanjang nilai x ini kita akan ada graf either di bahagian atas atau bawah. So negatif infinity to infinity. Okey, untuk range kita akan tengok paksi y bermula dari negatif infinity. Okey, so kalau y kamu di sini, kamu ada graf di kiri. Y sini graf kiri. So y sini ada titik ni. Y di sini ada graf di kanan, ada graf di kanan, ada graf di kanan, ada graf di kanan. So maksudnya untuk nilai y bermula dari y negatif infinity, kamu akan go up sehingga y infinity. Sepanjang itu kita akan ada graf sama ada di bahagian kiri atau kanan. Okey, so ini graf yang pertama. Okey, next kita pergi kepada graf yang kedua. Okey, untuk graf yang ni tak apa, kita buat dulu step SIS. Okey, untuk shape, kalau kamu darab masuk x square ke dalam bracket ni, dia akan menghasilkan negatif x cube. Okey, so bila A kamu negatif, bermaksud shape kita ada dua kemungkinan. Saya akan start dengan sedih ataupun satu lagi saya. Okey, kita pergi kepada intercept. So cari dahulu x-intercept. So untuk x-intercept kita ada y yang 0. So 0, x square, 3 tolak x. So dari sini sebenarnya kamu ada dua nilai x. X square equal 0, give you x equal 0. Ataupun 3 minus x equal 0, x adalah 3. So kita ada dua nilai x-intercept dekat sini. X kosong dan x3. Kemudian kita cari y-intercept. Okey, untuk y-intercept, x yang akan kosong. So, untuk y-intercept, x yang akan kosong. So, kita nak cari y. X adalah kosong. 3 tolak kosong. So, y-intercept adalah dekat y equal 0. Okey, now kita ready untuk sketch. Okey, now bila kamu sketch, madam suruh alert. Okey, alert factor ataupun x value kita. Okey, kenapa kena alert? Now, madam explain untuk soalan ni. Kalau kamu tengok faktor bagi x kita, faktor bagi x adalah di bahagian sini. Okey, madam highlight yang warna kuning. Ini faktor kita. Okey, kalau kamu perhatikan dekat sini, faktor kita menghasilkan dua nilai x. X kosong dan x3. X kosong ini dia datang dari faktor yang ada square. Okey, x square ni, kalau kamu tak nak tulis dia x square, boleh tulis x minus 0 contohnya dan square. Dia masih dapat x square. Okey, that is why kamu jumpa jawapan x equal 0. Tapi x equal 3 dia datang dari faktor yang single, power 1. So, kalau kamu jumpa case macam ni, ada faktor yang kena kuasa 2, ada faktor yang power 1 sahaja.
So, bermaksud, madam tulis di sini, pada nilai X yang ini, yang kena square ni, kamu akan touch sahaja X itu. Tapi kalau pada X yang datang dari single bracket ini, dia akan cross. Contoh madam bagi yang lain, katakan kamu ada faktor yang macam ni, X minus 2 squared, X plus 3. So, kamu tahu nanti bila kamu sketch graph, disebabkan X equal 2 ini datang dari benda yang kena squared. So, dekat X equal 2, kamu touch sahaja graph. Okay. Dekat X equal 2, kamu touch sahaja X ini. Dan kalau dekat X plus 3, sebab dia datang dari bracket power 1, so X equals to negative 3, kamu akan cross. Okay, apa itu touch, apa itu cross, madam akan tunjuk berdasarkan soalan kedua ni. Okay, now kita cuba lukis paksi dahulu. So, kita ada paksi X dan paksi Y. Jangan lupa label Y, X, 0. Okay, now kita tanda kita punya intercept. Kita ada X0, okay, dekat sini, dan satu lagi X3. Okay, graf kita akan dimulakan dengan sedih. Okay, sedih. Pada X0, okay, X0, this one, kita akan touch sahaja. Pada X3, kita akan cross. Okay, so macam mana madam akan lukis? Perhatikan betul-betul. Madam akan bermula dengan sedih dari paling kanan. Okay, sekarang madam start dengan sedih. Madam cross 3, X3. Tapi dekat X0, madam hanya touch. So, grafnya akan jadi macam ni. So, tolong perhatikan. Di sini X0, warna kuning, madam touch. Tapi dekat X3, madam potong. Potong means kamu cross lah paksi X tu dekat 3. Tapi dekat X0 sini, madam tak potong. Madam hanya touch nilai X0 ini. Itu maksud cross dan touch. Okay, so inilah gambar full kita punya kuadratik. So, ini adalah gambar full kita punya cubic, which functionnya adalah Y equals to X square 3 minus X. Okay, so madam minta kamu cari dia punya domain dan juga dia punya range. Okay, so kamu boleh cuba habiskan untuk soalan ketiga ini. Okay, so soalan ketiga dia bagi full dalam bentuk cubic. Okay, so untuk kamu tengok alert factor atau X values ni, kamu cuba tengok pada X intercept. Okay, kalau kamu berjaya factorize, nanti kamu akan cross, cross, cross. Tapi kalau kamu factorize, dia muncul ada kuasa 2, kamu kena faham ini touch, ini cross. Okay, so bracket yang power 1 kita akan cross. Okay, so cuba try buat. Kalau ada apa-apa masalah, boleh direct tanya madam, okay, untuk graph cubic.